Pragmatisme berasal daripada bahasa Latin pragmaticus yang bermaksud sesuatu perbuatan atau tindakan, manakala isme pula bermaksud faham atau ajaran. Pragmatisme adalah aliran yang berpendapat bahawa sesuatu yang benar adalah yang dapat membuktikan dirinya sebagai benar apabila ada manfaat. Aliran ini muncul di Inggeris dan Amerika pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 oleh tokoh-tokoh falsafah yang terkenal seperti William James, F.C.S. Schiller, Charles S. Peirce dan John Dewey. Aliran pragmatisme berkait rapat dengan tingkah laku manusia kerana ia merupakan sebuah cara untuk menyelesaikan masalah yang bersifat intelektual. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan membentangkan tentang latar belakang dan sejarah kemunculan aliran pragmatisme. Aliran pragmatisme ini bermula dengan Humanism Renaissance pada abad ke-17 dan diteruskan dengan Rationalism pada abad ke-17 dan ke-18. Aliran ini berada pada ambang klimaks pada zaman Scientism dan Materialism pada abad ke-19 dan abad ke-20. Terdapat 3 faktor yang boleh dikatakan menyebabkan kemunculan aliran pragmatisme ini. Faktor yang pertama adalah kemunculan teori evolutionism Darwin yang telah diperkenalkan oleh Charles Darwin. Teori ini telah mengubah banyak pandangan dan worldview tentang dunia ini dan juga telah menimbulkan persoalan tentang kebenaran sesuatu pengetahuan yang telah dimiliki. Pragmatisme merupakan cabang daripada teori evolutionism Darwin ini. Aliran pragmatisme telah mengembangkan dan memperluaskan lagi tentang konsep yang diperkenalkan dan diketengahkan oleh Darwin, iaitu struggle of existence, survival of the fittest dan adaptation. Ketiga-tiga konsep dalam teori evolutionism Darwin ini mempunyai persamaan dengan tujuan falsafah pragmatisme yang dibuat oleh William James. Faktor yang kedua adalah keinginan ahli ilmuwan untuk menguji falsafah secara ilmiah. Sebagai perintis kepada falsafah pragmatisme ini, Charles S. Peirce berminat untuk menguji falsafah secara ilmiah ataupun eksperimental. Ini adalah untuk menegaskan serta memperjelaskan teori-teori normatif melalui penyiasatan objektif. Metod pragmatisme yang digunakan oleh beliau menekankan tentang peranan aktif seseorang individu dalam berfikir dan mengetahui. Peirce telah menyatakan hasrat dan keinginannya dalam memperjelas idea-idea falsafah yang lebih jelas daripada kebenaran-kebenaran yang dikemukakan oleh ahli-ahli logika. Sebagai contoh, perkataan panas dan sejuk tidak akan memberi apa-apa makna sehinggalah seseorang yang mendengar perkataan tersebut telah memegang benda yang panas dan sejuk. Maka, kedua-dua perkataan ini akan dapat dibezakan dan ditakrifkan. Justifikasi yang diberikan oleh beliau adalah suatu konsep tidak akan nyata dan tidak boleh diterima sehinggalah telah dipraktikkan melalui tindakan. Idea ini kemudiannya telah diteruskan oleh John Dewey dan William James. Faktor yang ketiga adalah pengaruh sosiologi. Pragmatisme merupakan fahaman, tafsiran dan interpretasi tentang hidup dan pengalaman penghijrah awal yang bermigrasi dari Eropah ke Amerika. Amerika seterusnya telah menjadi satu tempat yang menjadi perjuangan untuk hidup yang memerlukan improvisasi dan adaptasi oleh masyarakatnya. Jadi, para imigran ini menggunakan pelbagai metod yang diambil daripada teori pengetahuan dan falsafah ilmu, ahli-ahli falsafah yang terdahulu bagi menyelesaikan masalah dan mengatasi kekangan hidup di dunia baru. Idea ini telah tersebar luas ke seluruh dunia dan semua orang bekerjasama dalam menyebarkan pemikiran ini ke dalam masyarakat. Idea ini banyak diguna pakai dalam pelbagai aspek kehidupan kita sekarang seperti penerapan ilmu pengetahuan ke dalam kemajuan teknologi, politik, hubungan diplomatik dengan negara lain dan banyak lagi. Itu sahaja untuk sejarah dan latar belakang kemunculan aliran pragmatisme.
Antara ciri berbeza pragmatisme yang dinyatakan oleh ahli falsafah adalah tentang esensialisme. Golongan pragmatisme menolak idea ini kerana menganggap fahaman ini menyebabkan individu tidak bebas memilih dalam menentukan makna atau kualiti diri sendiri. Selain itu, idea ini juga dianggap merupakan bentuk fahaman motivasi yang hanya menyesuaikan tepat kebenaran berpaksikan teori semata-mata. Selain itu, ciri berbeza pragmatisme dengan prinsip falsafah yang lain adalah tentang epistemologi. Epistemologi menjelaskan bagaimana cara kita berfikir dalam menentukan yang salah dan yang betul. Golongan pragmatisme menolak idea epistemologi kerana mereka juga menganggap idea ini memberikan batasan kepada manusia. Dan menurut John Dewey sendiri, patuh kepada epistemologi bermaksud patuh kepada batasan. Penolakan epistemologi oleh golongan ini dianggap menentang syarat yang diperlukan dalam menentukan kebenaran. Salam sejahtera. Terdapat 5 tokoh utama pragmatisme yang akan dibincangkan, iaitu Peirce, James, Dewey, Mead dan Lewis. Untuk mengetahui kebaikan pragmatisme dalam menentukan kewajaran tingkah laku manusia, kita harus mengaplikasikan konsep pragmatisme tokoh-tokoh dalam hidup seharian individu dan memerhati tindakan mereka apabila menimpa sesuatu masalah. Pertama sekali, dengan mengaplikasikan konsep Peirce, individu tersebut akan mempunyai cara berfikir yang lebih praktikal dan sedang mengakses masalah yang dihadapi dengan kritikal. Selain itu, dengan mengaplikasikan konsep James, individu tersebut akan mempunyai pendekatan yang lebih realistik untuk menyelesaikan masalah. Seterusnya, dengan mengaplikasikan konsep Dewey, tindakan individu akan menjadi contoh yang baik kepada orang ramai. Tambahan lagi, dengan mengaplikasikan konsep Mead, individu tersebut akan menjadi lebih proaktif dalam melaksanakan tugas. Akhir sekali, dengan mengaplikasikan konsep Lewis, individu tersebut akan melakukan hasil yang positif dan betul. Sekian, terima kasih. Antara kritikannya ialah penafian pengakuan terhadap aliran pragmatisme tentang kebenaran mutlak. Idea pragmatisme dikatakan terlepas daripada lingkungan sesuatu situasi. Mereka juga mengatakan idea pragmatisme adalah untuk menyelesaikan sesuatu persoalan yang timbul sahaja. Keduanya, idea pragmatisme dikatakan mencampur adukan prinsip keaslian sesuatu idea dengan faedah yang diperoleh daripadanya. Kesahihan sesuatu idea tiada kaitan dengan faedah yang didapat daripadanya. Mereka mengatakan keaslian sesuatu idea adalah sama dengan kesesuaian idea ataupun realiti. Oleh itu, practical idea tersebut tidak ada sebarang kaitan dengan keaslian idea tersebut. Seterusnya, pragmatis William James telah mengatakan kritikan terhadap aliran pragmatisme. Beliau mengatakan ketika seorang individu mengalami sesuatu situasi, hasil yang didapat daripadanya adalah positif. Dibandingkan dengan orang lain, ketika mereka mengalami situasi yang sama, tetapi hasil yang didapat daripadanya adalah negatif. Idea ini telah menimbulkan kritikan terhadap pragmatisme. Akhirnya, penafian akal seorang manusia. Idea pragmatisme dikatakan menafikan akal fikiran seorang manusia. Penetapan kebenaran satu idea adalah melalui aktiviti sahaja. Antara kontra aliran pragmatisme dalam menentukan kewajaran tingkah laku manusia ialah meningkatkan tekanan mental. Seorang yang pragmatik sedar bahawa kebenaran adalah tidak kekal dan relatif. Dunia yang semakin hari semakin maju ini menyebabkan orang ramai berpusu-pusu menimba pengetahuan yang boleh memudaratkan kesihatan mental. Selain itu menjadi batasan kepada perkembangan diri. Banyak kebiasaannya orang yang pragmatik akan memilih jalan yang terbaik untuk dirinya dan hanya melakukan perkara yang diketahuinya sahaja. Pemikiran beginilah yang akan membatasi diri sendiri untuk melabur masa dan tenaga untuk mempelajari dan menerokai sesuatu yang baru. Kontras seterusnya ialah kebenaran itu bercanggah dengan nilai keagamaan dan kemanusiaan. Contohnya, pengguguran janin yang cacat adalah betul bagi orang yang pragmatik kerana tidak akan memanjangkan penderitaan bayi dan ibu bapa tersebut. Tetapi bagi penganut agama Kristian, perbuatan ini adalah salah kerana dianggap merangkut nyawa bayi yang belum lahir itu. Kontra yang terakhir adalah kebenaran itu merujukkan tingkah laku baik dan buruk. Persepsi tentang kebenaran berubah mengikut pengalaman individu dan norma masyarakat dia membesar.
dalam aspek kejahatan dan kekejaman yang berlaku dalam dunia, terdapat kebenarannya pada perspektif mereka. Contohnya, kumpulan penggana ISIS bertindak sedemikian kerana percaya tindakan mereka akan mencapai matlamat mereka. Pendidikan menurut pandangan pragmatisme merupakan suatu proses reorganisasi dan rekonstruksi dari pengalaman-pengalaman individu. John Dewey telah menyatakan bahawa pendidikan merupakan sebuah proses bimbingan dan pengarahan, dan tujuan pendidikan adalah untuk mengajarkan seseorang tentang cara berfikir serta menyesuaikan diri dengan persekitaran yang berubah dan tekanan yang dihadapi seharian. Tujuan pendidikan perlulah diperolehi dari pengalaman kehidupan seharian, dan warga negara haruslah menjadi seseorang yang demokratis melalui interaksi sosial dalam kehidupannya. Sebagai contoh keterampilan pekerjaan, minat untuk kehidupan yang menyenangkan, kemampuan dalam menyelesaikan masalah sosial dan sebagainya. Kurikulum pendidikan pragmatis mestilah berisi dengan pengalaman yang teruji serta sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Guru boleh menyediakan bahan sumber yang sesuai, mata pelajaran seperti sejarah, matematik, seni dan sebagainya dapat disusun ke dalam teknik penyelesaian masalah bagi menumbuhkan rasa ingin tahu siswa untuk belajar sebagaimana mereka menyelesaikan isu-isu yang telah menarik mereka dalam pengalaman seharian. Menurut pragmatisme, metode pendidikan adalah upaya menanam suatu disiplin tetapi bukan otoriti, dan ia lebih mengutamakan penggunaan metode pemecahan masalah dan metode penyelidikan dan penemuan. Kaedah tersebut memerlukan guru sebagai seorang pembimbing yang bersahabat, bersemangat dan pemberi kesempatan dalam praktikal pengajaran supaya belajar dapat belajar daripada pengalaman guru dan mencapai kecemerlangan dalam kehidupan sendiri. Peranan guru dalam pendidikan pragmatisme bukan menuangkan pengetahuannya kepada siswa sahaja. Mereka perlu mengawasi dan membimbing siswa dalam mempelajari apa-apa yang sesuai dengan keperluan dan minat mereka. Mereka boleh memberi dorongan dan motivasi serta membantu para siswa dengan mengumpulkan dan merumuskan informasi berkenaan dengan masalah bagi menyelesaikan masalah tersebut. Kedudukan siswa merupakan suatu organisasi yang memiliki kemampuan yang luar biasa dan kompleks untuk tumbuh. Siswa pandai menggunakan kecerdasannya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi kerana siswa perlu mengalami berbagai masalah dan mengembangkan pengalaman reflektif yang lengkap. Kecerdasan siswa akan menyebabkan pertumbuhannya yang baik dalam berinteraksi dan beradaptasi terhadap dunia yang terus berubah. Kesimpulannya, aliran falsafah pragmatisme adalah menimbulkan berbagai-bagai pro dan kontra atau lebih dikenali sebagai kebaikan atau keburukan dalam menentu kewajaran tingkah laku manusia. Walau bagaimanapun, kita haruslah menghayati faedah yang telah dibawa oleh falsafah pragmatisme yang telah menyokong amalan falsafah terhadap sesuatu kebenaran kerana memerlukan persefahaman individu serta tindakan individu. Pragmatisme menegaskan keperluan tindakan seseorang untuk mencapai maklumat. Di samping itu, kepentingan prihatin manusia dan kecerdasan minda juga dititik beratkan untuk menghasilkan kesan yang lebih baik, seperti hasil yang membawa elemen positif terhadap sesuatu perkara atau terhadap masyarakat. Lantaran itu, pragmatisme berupaya untuk menentukan kewajaran tingkah laku manusia berdasarkan pandangan dan kefahaman yang dimiliki oleh individu diri sendiri yang membina keimanan dalam sanubari manusia. Terima kasih.